Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Tahun Baharu Cina kepada semua. Saya Kazari Afindi bersama rakan penyampai. Dan saya Melissa Sari. Saya seronok hari ini bekerja di Tahun Baru Cina. Sama, dan Melissa. Kita kongsikan kepada anda antara tumpuan utama TVS malam ini adalah berkenaan dengan dasar inklusif untuk kemajuan Sarawak. Silakan Zarif. Kerajaan Sarawak akan memastikan dasar inklusif yang lebih baik dalam usaha memacu aktiviti ekonomi negeri sekaligus memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhan. Baik, pada masa sama sebenarnya, Kerajaan Sarawak juga akan mengkaji semula dasar sosial yang lebih baik terutamanya dalam era pandemik masa kini. What is important is we give emphasis on our unity. And we must have a good policy, pandemic 19, meaning our exit policy in terms of economy must be well structured so that we can rebuild our economy after this pandemic. Ketua Menteri berkata demikian ketika berucap pada sambutan Tahun Baru Cina secara maya anjuran Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang turut dihadiri Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng. Selain itu, Abang Johari berkata kerajaan negeri di bawah kepimpinannya akan sentiasa menjaga kebajikan rakyat dari aspek ekonomi dan kesihatan. Sebagai contoh jelasnya, Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS yang merupakan usaha kerajaan untuk membantu rakyat terkesan akibat pandemik COVID-19. Dalam perkembangan sama, Abang Johari turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugahambas dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian serta JPBN Sarawak di atas kerja keras mereka dalam usaha membendung penularan COVID-19. Sarawak is given the power in terms of prevention in public health. That is why you notice that our SDMC has the power to decide what is best for Sarawak. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menasihati rakyat untuk sentiasa tabah dan bersama perangi rantaian jangkitan COVID-19 biarpun perayaan Tahun Baru Cina kali ini disambut dalam suasana yang sedikit berbeza dengan amalan norma baharu. Katanya rakyat seharusnya mengambil pengajaran daripada pandemik ini dan menghargai semua perkara. 唯有大家一起配合，才能让疫情尽快结束。这个疫情也让我们学会了珍惜家人，珍惜拥有的一切。不管遇到什么挑战，都要保持坚强、勇敢和正能量。 Sehubungan itu, beliau turut memberitahu bahawa kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk program vaksinasi. Starting end of this month, Sarawak government will work very closely with the Kementerian Kesihatan Malaysia on vaccinations. Please join the vaccination program because we need 70% of Sarawakian to be vaccinated to have the herd immunity. Bahang sambutan Tahun Baharu Cina di Tokong Tua Pek Kong, Tokong Hang Tiang Siang Ti dan Tokong Hong San Si tidak lagi menjadi tumpuan ketika pandemik COVID-19 ini. Suasananya amat lengang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Wartawan Christine Lee ada butirannya. Sebelum COVID, setiap tahun menjelang Tahun Baru Cina, tempat-tempat seperti Tua Pek Kong Temple, Hang Tiang Siang Ti Temple dan Hong San Si Temple adalah sangat meriah, tetapi suasana pada tahun ini amat berbeza, sunyi dan sepi. Namun bagi Wakil Ketua Persatuan Fujian Kuching, Teh Yu Siang, pengumuman berhubung hanya ahli jawatan kuasa rumah ibadat yang dibenarkan untuk melakukan upacara sembahyang adalah... First of all, I am very happy the government allowed the committee open for this temple for the committee to walk in, and only for morning 7 to 12 noon. I think this SOP is really good news for the association.
Sementara itu, menyedari kemeriahan yang kian pudar, Ko Chi Ling mengakui perasaan sedih menyelubungi dirinya. Lebih-lebih lagi apabila mengenangkan anak-anak yang jauh di perantauan. 其实这次疫情这样，我们蛮沉重的心情哦。孩子又不能回来团聚，要去拜年也不能够，所以我希望大家还是要保持这个在这个口罩咯，好让疫情有改善，让我们都平安啊，平安了我们就能够团聚了。但是蛮沉重，心情蛮沉重的，孩子没有回来，好伤感的。妈咪真的很想他，真的，妈咪很想他，很想他。 Berbeza pula dengan keluarga Chung di Kuching. Pada sambutan kali ini, segala kerinduan hanya dapat diluah menerusi teknologi dengan berhubung dan berkumpul secara maya. Sebelum ini, setiap kali menjelang sambutan Tahun Baharu Cina, anak perempuan Chung Yang menetap dan bekerja di Semenanjung Malaysia tidak gagal untuk pulang bertemu keluarga di Kuching. Tetapi tahun ini, segalanya berubah disebabkan pandemik COVID-19. 今年很特别，因为有病毒的关系，所以呢，小孩子全部不能够回来，就觉得有点失落了。希望明年大家能够回来一起过年。谢谢。 Menganggap sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini adalah yang paling ringkas berbanding tahun-tahun sebelumnya. Chung selaku ketua keluarga berharap pada tahun hadapan keadaan akan kembali normal. 希望明年我的孩子们、孙子们能够回来，一起庆祝新年。 Seterusnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi orang yang pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 apabila bekalannya sampai di Malaysia pada hujung bulan ini. Perkara itu disahkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Ya, saya boleh sahkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah orang pertama yang akan menerima vaksin Pfizer ini disebabkan kita nak memberi keyakinan kepada orang ramai. Ya, Tan Sri Perdana Menteri nak bagi keyakinan kepada orang ramai bahawa vaksin ini adalah vaksin yang selamat diguna pakai. Beliau yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, kerajaan akan memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai penghujung bulan Februari dengan menyasarkan 80% populasi negara ini untuk menerima vaksin secara percuma. Menjawab dakwaan kononnya Malaysia menerima vaksin COVID-19 agak lewat berbanding negara maju lain serta negara jiran, Khairi menjelaskan ini kerana Malaysia lebih fokus kepada perancangan program imunisasi vaksinasi yang lebih cekap dan berkesan. Khairi berkata, Indonesia mendapat vaksin Sinovac awal kerana negara itu merupakan tempat ujian, manakala Singapura membuat pelaburan dengan pengeluar vaksin Pfizer BioNTech. Disebabkan itu katanya, kedua-dua negara berkenaan mendapat keutamaan dari pengeluar. Dalam perkembangan sama, kata Khairi, Malaysia hanya akan selamat daripada pandemik COVID-19 jika semua penduduk termasuk bukan warga negara yang menetap di negara ini menerima suntikan vaksin. Katanya, walaupun rakyat di negara ini bakal menerima suntikan vaksin kelak, namun ia tidak bermakna mereka selamat kerana Malaysia mempunyai kira-kira 3 juta warga asing yang boleh menyebabkan penularan virus itu. Ini perlu dilakukan kerana kita tidak selamat sehingga semua orang selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia sahaja yang menerima vaksin, tetapi mereka masih lagi tak terima vaksin, kita sendiri tak selamat sebab mungkin mereka boleh merebak ataupun menjangkiti kita dan virus ataupun COVID-19 ini masih lagi boleh merebak di kalangan warga negara asing. Sebab itu saya rasa sangat penting dari segi sains untuk kita melindungi semua orang supaya kita pastikan bahawa semua selamat. Dan satu lagi Syarikawi adalah ini juga adalah keputusan berperi kemanusiaan.
Kerajaan dilaporkan bersetuju program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula pada akhir bulan Februari bakal membabitkan pemberian vaksin secara percuma kepada bukan warga negara yang menetap di Malaysia. Pada masa yang sama, Khairi memberitahu proses pendaftaran sebagai penerima vaksin COVID-19 bagi orang ramai dijangka dibuka bermula Mac ini dan dilaksanakan dengan konsep sukarela. Katanya mereka boleh berbuat demikian menerusi 5 kaedah termasuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Ada yang tidak menggunakan MySejahtera, kita ada 4 lagi cara. Yang kedua adalah melalui laman sesawang kita. Yang ketiga adalah melalui talian hotline yang akan berhubung dengan satu call center. Yang keempat adalah secara manual ataupun secara face to face. Boleh pergi ke klinik kesihatan, boleh pergi ke hospital, boleh pergi ke malah boleh pergi ke klinik swasta GP. Dan yang terakhir adalah outreach. Ini adalah kerja Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi lain, mungkin di kawasan pedalaman yang tidak tahu tentang vaksin ini. Lagi perkembangan mengenai vaksin, Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam akan membincangkan mengenai garis panduan pengambilan vaksin bagi umat Islam ketika bulan Ramadan nanti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, panduan itu akan diumumkan setelah perbincangan mendalam dilakukan bersama semua pihak dalam mesyuarat pada minggu depan. Beliau berkata pengambilan suntikan vaksin bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya adalah harus kerana ia merupakan keperluan ketika ini. Dalam pada itu, Zulkifli menyatakan kesediaannya menjadi antara yang terawal menerima suntikan vaksin COVID-19 selepas bekalannya sampai di negara ini nanti, dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi individu pertama bakal disuntik vaksin Pfizer. Lagi berita tempatan, kerajaan Jepun menerusi agensi kerjasama antarabangsa Jepun JICA menyumbang sebanyak 21,200 kelengkapan pelindungan diri PPE kepada agensi pengurusan bencana negara NATMA untuk diedarkan kepada petugas barisan hadapan. Ia merangkumi pakaian luar dan pakaian pelindungan penuh masing-masing sebanyak 7,600 keping, sarungan tangan sebanyak 3,000 keping, manakala 3,000 keping lagi adalah pelitup muka N95. Duta Jepun ke Malaysia, Hiroshi Oka dalam kenyataannya berkata, PPE berkenaan akan diedarkan segera termasuk kepada pasukan polis, tentera, pertahanan awam dan sukarelawan Malaysia rela yang bekerja tanpa henti selama pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Penyerahan PPE dilakukan secara maya kepada Ketua Pengarah NATMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim. Dalam perkembangan sama, JICA turut menjalinkan hubungan kerjasama dengan NATMA melalui projek kerjasama teknikal di Malaysia, Japan International Institute of Technology MJIIT dalam bidang pengurusan risiko bencana. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikian peribahasa tepat menggambarkan proses pengagihan bekalan makanan kepada penduduk di Sibujaya yang dilaksanakan pihak Tentera Darat. Ekoran daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan terbabit. Kehadiran anggota-anggota daripada Brigade ke-9 Infanteri Malaysia sedikit sebanyak dapat membantu melancarkan proses pengagihan bekalan makanan kepada lebih kurang 6,000 penduduk. Antara bantuan yang diagihkan ialah beras, gula, tepung, sardin, teh, kopi, minyak masak, biskut kering dan mi segera. Di samping melaksanakan tugas utama menjaga kedaulatan negara daripada pencerobohan anasir luar, Tentera Darat juga sentiasa bersedia berganding bahu dengan pihak berkuasa dan juga agensi awam membantu masyarakat yang terkesan akibat pandemik wabak COVID-19. 2 kematian direkodkan di Sarawak pada Jumaat masing-masing melibatkan daerah Sibu dan juga Bintulu. Kes dilaporkan mempunyai penyakit komorbid dan menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 58 kes. Sementara itu, daerah Julau telah bertukar status daripada jengga kepada status merah setelah merekodkan sejumlah 42 kes jangkitan tempatan baharu dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas.
83 kes positif telah dikesan di Sarawak di mana Sibu kekal mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 44 kes, Miri 9, Bintulu 7, Beluru 5, Kapit 5, Selangau 4, Samarahan 2, manakala Lundu dan Meradong masing-masing 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 6,273 kes. Jumlah kluster aktif di Sarawak pula kekal 16. Lagi perkembangan COVID-19 secara keseluruhan, Malaysia merekodkan sebanyak 3,318 kes baru membabitkan jangkitan COVID-19 pada hari ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 3,311 adalah kes tempatan, manakala 7 kes adalah kes import. Pertambahan kes itu menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kes positif virus di Malaysia meningkat kepada 258,306 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 51,578 kes masih aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19. Dalam pada itu, sebanyak 17 lagi kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 953 kes. Sebanyak 285 kes pula sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu sebanyak 119 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Sementara itu, kes sembuh harian pula mencatatkan sebanyak 3,505 menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 205,774 kes. Walaupun pandemik COVID-19 sedang berleluasa, jentera parti diseru untuk sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlangsungnya pilihan raya negeri PRN maupun pilihan raya umum PRU. Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowden Lawan yang juga Ketua Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS berkata seperti di kawasannya sendiri di Balai Ringin, beliau sentiasa menasihati jentera partinya untuk bersedia bagi sebarang kemungkinan. Di kawasan saya sendirilah, di kawasan N30 Balai Ringin, memang kita sentiasa siap bersedia untuk untuk menghadapi pilihan raya. Bukan, saya rasa bukan sekarang saja, sebenarnya memang sudah lama juga lah. Jadi buat sekali ini kita cuma kita dia buat policing memastikan semua jentera tu dalam keadaan baik semua dan di mana-mana pun kawasan kita pastikan mereka sudah memang siap sedia. Snowden yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin menambah sebagai wakil rakyat, visi dan misi untuk menaik taraf kawasan demi manfaat rakyat juga merupakan sesuatu yang penting dalam usaha memajukan kawasan. To develop more atau mengembangkan lebih daripada yang sedia ada. Daripada itu juga dari segi bekalan air, dari segi bekalan elektrik luar bandar, dari segi konektiviti jalan hubung di mana-mana kawasan yang belum dihubung, kita akan sedaya upaya untuk memastikan jalan itu maksudnya dinaik taraf sama ada dinaik taraf untuk diperbaiki lebih elok lagi dan lebih baik lagi, banyak lagi perancangan. Jadi setakat ini banyak jugalah perancangan telah dijalankan selama saya menjadi wakil rakyat di kawasan N30 Balai Ringin, tetapi kita tidak berhenti di sana. Banyak lagi, memang ada lagi rancangan-rancangan yang lain yang kita akan kita perhebatkan lagi lah. Seterusnya, siasatan Kementerian Sumber Manusia KSM di premis Syarikat Perkhidmatan Penghantaran Barangan JNT Express di Perak berikutan kejadian pengagihan bungkusan secara ganas mendapati ia berpunca daripada bebanan kerja dan isu pembayaran komisen pekerja. Menerusi kenyataannya, KSM memaklumkan siasatan mendapati terdapat pekerja terutamanya di bahagian penghantaran tidak berpuas hati dengan pemberian bonus berdasarkan prestasi dan perubahan struktur bayaran komisen secara unilateral.
Pihak majikan memaklumkan bahawa isu yang timbul disebabkan salah faham itu telah diselesaikan selain mengeluarkan kenyataan permohonan maaf kepada para pelanggan serta menjelaskan tentang sistem pemberian bonus kepada kaki tangan. Sementara itu, majikan turut digesa supaya sentiasa berbincang dengan pihak pekerja terlebih dahulu sebelum membuat sebarang perubahan yang melibatkan kepentingan mereka. Litar pintas dipercayai menjadi punca kebakaran di sebuah kilang pemprosesan kayu di Jalan Kemenah, Bintulu. Operasi pemadaman dilakukan oleh 18 orang anggota dan juga pegawai kanan, termasuk pegawai kanan daripada pejabat Zon 5 dan Balai Bomba Penyelamat Bintulu dengan menggunakan 2 buah jentera pemadaman disertai 1 EMRS dan 1 water tanker. Pihak bomba mengambil kira-kira 4 jam bagi memadamkan sepenuhnya kebakaran di kilang terbabit. Kebakaran terbabit memusnahkan 70% struktur bangunan serta mesin yang terdapat di kilang tersebut. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Cubaan seorang lelaki melarikan diri daripada pihak polis gagal apabila keretanya tersepit di antara 2 buah kereta di Kampung Grogok Bau. Kata Ketua Polis Daerah Bau DSP Poji Nyaon, suspek yang berusia 24 tahun itu dipercayai terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Pasukan operasi semasa kejadian menahan kereta suspek untuk pemeriksaan. Kekerasan minima terpaksa digunakan apabila suspek bertindak agresif kepada anggota operasi. Hasil pemeriksaan awal ke atas suspek dan keretanya bagaimanapun tidak menemui apa-apa dan suspek juga mendakwa tiada menyimpan dadah. Suspek kemudian dibawa ke IPD Bau untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Kita beralih ke perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS mengemaskini panduan prosedur operasi standard SOP bagi sektor sukan dan rekreasi susulan kelonggaran diberikan kepada sektor berkenaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. KBS dalam satu kenyataan memaklumkan ia melibatkan 2 protokol am terhadap aspek individu dan pengurusan. Selaras pengumuman kerajaan membenarkan beberapa sektor sukan dan rekreasi untuk kembali beroperasi berkuat kuasa hari ini. Protokol tersebut turut menjadi panduan buat pasukan bertanding dalam saingan Liga Malaysia Liga M, Liga Hoki Malaysia LHM dan Liga Sepak Takraw STL yang dibenarkan memulakan sesi latihan pada 15 Februari dengan pendekatan gelembung sukan. Sementara itu, KBS turut optimis meneruskan usaha mereka membuka semula sektor sukan dan rekreasi dalam fasa seterusnya bagi membolehkan ekosistem sektor berkenaan beroperasi berlandaskan SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan tarikh sepak bola saingan Liga Malaysia 2021 dikekalkan pada 5 Mac depan demi kelangsungan aksi di peringkat domestik. Tarikh ini sebenarnya terpaksa kita utamakan, ya. Maka kerana itu jadual terpaksa kita buat sebegitu rupa dan sekiranya untuk dipindah ke depan lagi maka harapan untuk kita menghabiskan liga amat tipis. Tambah Abdul Ghani, MFL turut komited menamatkan kempen Liga tanpa mengurangkan jumlah keseluruhan 22 perlawanan atau membatalkan mana-mana kejohanan lain dalam saingan Liga M musim ini bagi mengelak kesan negatif kepada penajaan. Sementara itu, Abdul Ghani berkata, MFL dengan kerjasama Majlis Sukan Negara MSN telah memberikan penerangan berkenaan prosedur operasi standard SOP berkaitan kem kuarantin dan home quarantine ditetapkan kepada setiap wakil pasukan menerusi sesi mesyuarat dalam talian pada Rabu. Tahu tak Melissa, sekarang sudah ada teknologi yang mampu mengesan perubahan emosi kita tu. Sebenarnya saya tahu Zarif, di mana teknologi ini mengesan perubahan emosi yang disebabkan oleh kurangnya tumpuan, tekanan dan juga keletihan serta aliran kesejahteraan harian secara keseluruhan. Menarik sekali bukan? Teknologi ini yang diberi nama sebagai 4C
mampu mengesan perubahan halus bagaimana pernafasan kita berubah ketika kita tertekan ataupun ketika santai. Jadi, sebagai mengakhiri utama malam ini, saksikan sedikit bingkisan ini. Saya Ghazali Afindi. Dan saya Melissa Sari dan seluruh warga kerja TVS mengucapkan Selamat Tahun Baharu Cina. Selamat Tahun Baharu Cina. Kongsi Pak Chai.